السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan dengan surah sebelum, Allah Ta'ala beritahu pada ayat akhir surah sebelum, Qul, katalah kepada mereka, kullu mutarabbisun. Masing-masing sedang menunggu. Orang beriman pun menunggu balasan, orang yang derhaka pun sedang menunggu hukuman. Fatarabbasu, maka kamu tunggu. Manakala surah Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, iqtaraba linnasi hisabuhum. Memang telah hampir kepada manusia hisab amalan mereka. Hampir sungguh-sungguh. Sedangkan wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka masih dalam lalai-leka, berpaling daripada peringatan dengan tidak menghiraukannya. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Tidak datang pada mereka daripada peringatan wahyu daripada Tuhan mereka yang baru turun. Illa istama'u, mereka dengar, hal keadaan mereka main-main, tidak ambil berat. Mana tidak datang pada mereka daripada wahyu peringatan Tuhan mereka yang baru turun, kecuali mereka dengar, tapi hal keadaan mereka main-main. Kenapa main-main? Lahiyatan qulubuhum, lalai-leka hati-hati mereka, tidak ambil berat perkara itu. Ayat seterusnya sebagai tasjid, wa asarrun najwa alladhina zalamu. Wa asarun najwa alladzina zalamu. Berbisik-bisik orang-orang zalim kerana syirik itu sesama mereka, berkata, hal hadza, tidaklah nabi ini yang dia kata dia ada wahyu, illa basyarun mithlukum, melainkan dia manusia biasa seperti kamu juga, tidak ada sebarang kelebihan untuk kita ikut dia. Asalnya gitulah, manusia biasa seperti kamu, tidak ada sebarang kelebihan untuk kita datanginya, untuk kita belajar dengan dia. Kemudian mereka kata lagi, afata'tuna sihra, patutkah kamu semua menerima ilmu sihir daripadanya? Wa antum tubsirun, sedangkan kamu tengok apa yang dia buat itu adalah sihir. Jawab kepada kata-kata mereka yang degil ini, qala, Allah berfirman, Nabi berkata, Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh. Tuhan aku, dia mengetahui perkataan di langit dan di bumi. Maknanya semua perkataan langit dan bumi dia dalam pengetahuannya. Sama ada perkataan itu daripada wahyu atau perkataan itu daripada manusia. Wa huwas sami'ul alim, dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Satu lagi tuduhan mereka kepada Nabi, bahkan qalu, kata mereka kepada Nabi, adghatu ahlam. Apa-apa yang dibaca oleh Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan melainkan mimpi-mimpi yang karut. Ahlam mana mimpi, adghah karut. Mimpi-mimpi kosong, mimpi-mimpi karut. Bukan wahyu. Tak boleh diambil berat, tak boleh didengar dan tak boleh difikir. Sebab mimpi karut ni mimpi yang tidak boleh ditakwil. Bahkan mereka tuduh lagi Nabi dengan kata iftarahu, bahkan dia buat sendiri. Dia reka sendiri. Atau mereka tuduh Nabi kata bal huwa syair, bahkan dia ni ahli syair. Sebab rangkap harap maka ayat hujungnya sama. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Kemudian akhir kali mereka kata, zahirlah kepada kami mukjizat sebagaimana rasul-rasul dahulu ada mukjizat. Tapi mukjizat mana ni? Sini mukjizat muqtarah. Mukjizat yang mereka minta supaya dizahirkan kepada mereka. Allah jawab, mukjizat yang mereka minta tidak perlu. Sebab apa yang berlaku pada zaman dahulu, segala-gala permintaan mukjizat yang diturunkan menyebabkan hancurnya kaum setelah tak beriman. Jadi untuk umat akhir zaman tidak perlu. Ini ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Tidak pernah beriman sebelum mereka orang Mekah ini daripada penduduk daerah yang telah kami binasakan dengan sebab turunnya wahyu yang mereka minta.
Tidak pernah beriman. Tidak ada satu pun daerah-daerah yang kami hancurkan itu beriman. Apabila kami zahirkan mukjizat yang mereka minta. Afahum yu'minu, apakah orang Mekah ini akan beriman? Allah kata, mereka juga tidak akan beriman. Cuma kalaulah dizahirkan, apabila dizahirkan, bermakna cepatlah hancurnya mereka. Jadi oleh kerana untuk umat akhir zaman, Allah tangguhkan. Allah jawab juga kepada mereka tentang kenapa manusia sebagai Nabi. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا. Dan kami tidak utus sebelum kamu, Muhammad, sebagai Nabi, illa rijalan, kecuali lelaki, manusia. Nuhi ilaihi. Kami bagi wahyu kepada mereka, dengan sebab itu mereka ada kelebihan. Dengan sebab itu mereka ada kelebihan, kerana ada wahyu. Maknanya bukan manusia biasa, manusia yang kami bagi wahyu. Kalau kamu tidak percaya wahai orang Mekah, fas'alu ahla zikri, kamu tanyalah ahli ulama ahlu kitab. Sini zikri dengan mana ahli ulama ahlu kitab, Yahudi ataupun Nasara. Ada kata orang Arab memang dia akur bahasanya Yahudi ada ulamanya, Nasara ada ulamanya. Jadi tajuk mengenai nabi manusia dan lelaki ini mereka tak boleh ingkar. Kerana nabi Yahudi pun manusia laki-laki, nabi Nasara pun manusia laki-laki. Jadi kalau kamu tak percaya wahai orang Mekah, tanyalah ahli ulama ahlu kitab. In kuntum la ta'lamu, sekiranya kamu tidak tahu. Sekiranya kamu tidak tahu masalah mengenai nabi ini, dia jadi manusia. Wa ma ja'alnahum jasada. Adapun kamu menuduh nabi tidak sesuai untuk menjadi nabi kerana dia tidak malaikat, Allah Ta'ala beritahu juga, وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. Kami tidak jadikan Nabi itu badan yang tidak perlu makan. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Dan kami tidak jadikan Nabi itu golongan yang hidup, dia tidak mati-mati, kekal. Bahkan jasad Nabi, keadaan Nabi sama dengan manusia-manusia lain. Dia berhajat pada makanan, dia berhajat pada minuman, dia berhajat pada rehat, dia berhajat pada isteri. Dan dia juga akan mati. Dan dia juga akan mati. Mereka tidak akan kekal. Ayat seterusnya sebagai tasliyah. Tsumma sadaqnahumul wa'dah. Kemudian kami buktikan kepada nabi-nabi itu janji kami untuk menghancurkan golongan lawan. Fa'anjainahum, kami selamatkan mereka terlebih dahulu. Wa man nasya', dan siapa-siapa yang kami kehendaki supaya selamat di kalangan pengikut. Kemudian setelah nabi dan pengikut semua selamat, wa ahlaknal musrifin, kami binasakanlah golongan yang melampau dari segi akidah dan segi amal. Ayat seterusnya sebagai targhib kepada Al-Quran. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu, asalnya kepada orang Mekah lah, kepada kamu wahai orang Mekah, kitaban, sebuah kitab yang agung, fihi, dalamnya zikrukum, nama baik kamu. Zikru dengan makna nama baik, syarafu pun boleh. Zikru dengan makna peringatan untuk kamu pun boleh. Dua-dua terjemahan. Kami telah turunkan kepada kamu wahai orang Mekah kitaban, sebuah kitab yang agung yang ada dalamnya nama baik kamu, yang ada dalamnya peringatan untuk kamu. Bermakna dalam kitab ni Allah Ta'ala akan muliakan namanya suatu hari, dan Allah akan sentiasa memberi peringatan kepadanya apabila dia belajar dan dekat dia. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak boleh memahami perkara yang begitu mudah sekali. Wa kam qasamna min qaryatin, ayat takhwif duniawi. Dan banyak mana kami telah binasakan daripada penduduk daerah kana zalimat, yang mana penduduk daerah itu zalim kerana kufur dan syirik pada Allah. Lalu hancurlah mereka itu. Wa ansha'na ba'da, lalu kami hidupkan selepas hancurnya kaum itu qauman akhari, kaum lain pula, silih berganti. Kemudian Allah Ta'ala gambarkan suasana semasa azab menimpa kaum yang zalim. Falamma ahasu ba'sana, apakala mereka melihat saja azab kami, idahum minha yaqudun, tiba-tiba mereka cuba nak lari daripada azab itu. Lalu dikatakan kepada mereka, la tarqudu, kamu tak perlu lari, jangan lari. Warji'u ila ma utriftum fih, kembalilah semula kamu kepada kemewahan yang kamu diberi. Kembalilah semula kamu kepada kemewahan yang diberi kepada kamu. Wa masakinukum, dan kembali semula kepada rumah dan tempat tinggal kamu.
la'allakum tus'alun, mudah-mudahan kamu akan ditanya khabar oleh orang bawahan kamu. Dalam tafsir sebut, tanya khabar sini dua terjemahan. Satunya akan datang untuk bertanya khabar atau bermusyawarah. Karena kamu orang besar, kamu akan didatangi untuk bermusyawarah. Atau kalau oleh kerana kamu orang besar, kamu akan didatangi untuk tanya khabar kesihatan. Tidak seperti orang biasa. Orang-orang besar ni bila dia sakit, daripada apa-apa saja ujian, maka bila dia sembuh, dia akan didatangi oleh bawahannya, orang bawahannya untuk tanya khabar. Jadi itu selalu dengan dua terjemahan. Jadi kembalilah kamu semula kepada kemewahan yang diberi kepada kamu, kepada tempat tinggal kamu, supaya kamu akan ditanya seperti biasa. Tanya apa khabar dan juga tanya untuk bermusyawarah. Qalu, ketika itulah mereka mengaku, mereka kata, ya wailana, alangkah celakanya kami, inna kunna zalimin, bahwa kami memang telah menzalimi diri kami dengan kufur dan syirik. Allah berfirman, fama zalat tilka da'wahum, gitulah sentiasa keluhan-keluhan mereka, tak berhenti-henti, dan tidak mendatangkan sebarang kesih belah daripada Allah. Hatta ja'alnahum hasida, sehingga kami jadikan mereka hancur seperti tanaman yang dituai, khamidin, mati semua sekali. Mana keluhan ini tak betul-betul keluar daripada mulut mereka, tapi berakhir dengan hancur seperti mana tanaman-tanaman yang telah dituai mati. Ayat seterusnya sebagai dalil tauhid. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan kami tidak ciptakan langit bumi dan makhluk di antara keduanya sia-sia dengan tidak ada sebarang tujuan. Buat saja-saja dengan tidak ada sebarang tujuan. Manusia yang bijak, dia tidak akan buat kerja sia-sia. Semua orang yang memiliki akal, lagi bijak, dia akan buat sesuatu yang akan memberi faedah. Lebih-lebih lagi mereka yang bijak ini akan buat sesuatu sebagai bukti dia ni bijak. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit bumi, makhluk di antara keduanya, tidak secara sia-sia. Oleh kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, dia buat ini semua atas maksud yang besar. Itu bekas untuk uji manusia. Lau aradna an nattakhidha lahwa, kalaulah kami ingin menjadikan dunia ini sebagai tempat mainan dan sunda gurau, latakhadnahu min ladunna, kami akan buat di sisi kami. Ya, kamu tidak tahu. Kami akan buat di sisi kami. Kami tak akan buat seperti ini. Inna in kunna fa'ilin, bahwa kami memang mampu buat apa saja pun. Jadi dunia dan apa-apa yang ada di antaranya adalah bekas untuk menguji manusia. Itu maksud daripada ciptaan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili, maka kami akan melontar kebenaran tauhid daripada wahyu, menimpa dan mengenal kepada batil syirik daripada nafsu. Maka kami akan melontar kebenaran tauhid melalui wahyu, akan mengenal batil daripada nafsu. Fayadmaruhu, lalu batil itu akan dihilangkan, dihapuskan oleh wahyu. Fa idza huwa zahid, tiba-tiba serta-merta batil itu akan lenyap lantaran kerana dipukul oleh wahyu. Walakumul wailu, dan bagi kamu kebinasaan, mimma tasifun, daripada syirik yang kamu sebutkan itu. Walahu ma fis samawati wal ardh, milik Allah lah makhluk di lapisan langit dan bumi. Wa man indahu, dan juga makhluk yang ada di sisinya, iaitu para malaikat. La yastakbiruna an ibadatihi, tidak pernah sombong untuk melakukan ibadat kepada Allah. Wala yastahsirun, dan tidak pernah letih dan lesu dalam melakukan taat, iaitu para malaikat. Sebaliknya, yusabbihuna al-laila wan nahara, mereka semua itu sentiasa bertasbih malam siang. La yafturun, tidak pernah berhenti dan tidak pernah malas. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah malas. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum syirun, apakah mereka mengambil ilah-ilah lain daripada bumi ini, yang mana hum yunsyirun, ilah-ilah lain itu mampu untuk mengumpulkan mereka hidup semula. Lau kana fihi ma alihatun, sekiranya di bumi dan di langit ini ada banyak ilah, illallah, kecuali Allah, la fasadata, nescaya dunia dan bumi semua sekali dan langit semua sekali sudah hancur dan tidak ada apa. Sudah hancur, yang ini tidak ada apa. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun, maha suci Allah
Rabb yang punya arash, daripada apa yang mereka sifatkan, iaitu Allah Ta'ala ada wakil dan sebagainya. Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu. Allah Ta'ala satu zat yang tidak akan ditanya apa yang dia akan buat. Wahum yus'alu, mereka akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu buat? Amittakhadhu min dunihi aliyah, apakah mereka mengambil selain daripada Allah Ta'ala ilah-ilah sebagai wakil? Qul hatu burhanakum, sekiranya benda ini daripada Allah, beritahu pada mereka, tunjukkan bukti. Mana sekiranya ilah-ilah ini daripada kehendak Allah. Tanya mereka, hatu burhanakum, zahirkanlah, bawalah, datangkanlah kepada kami hujah dan bukti kamu. Hadza dzikru man ma'i wa dzikru man qabli. Tauhid ini adalah peringatan bersamaku dan peringatan orang sebelumku. Sini mana tauhid yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran adalah peringatan bersamaku dan peringatan bersama yang berlaku pada umat sebelumku. Tauhid ini peringatan bersamaku dan peringatan tentang umat sebelumku. Sebagai ulama tafsir kata, man qabli seperti Taurat dan Injil. Ada zikru sini, tauhid yang ada dalam Al-Quran adalah peringatan dalam Al-Quran bersama aku dan peringatan sebelumku dalam Taurat dan Injil. Itu maksudnya. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak meyakini. Tidak meyakini. Apa dia yang mereka tidak yakini? Al-haqqah, kebenaran tauhid itu. Al-haqqah dalam tafsir Jalalain, tauhid kepada Allah. Bahkan mereka tidak meyakini tauhid kepada Allah yang sabit lagi benar itu. Fahum mu'ridun, maka mereka sentiasa berpaling, tidak menghiraukannya. Dalil naqli ijmali kepada Nabi Muhammad SAW tentang tauhid, iaitu Nabi tidak disebut nama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan kami tidak utus sebelum kamu wahai Muhammad sebalang rasul, illa nuhi ilahi, kecuali kami akan bagi kepada rasul itu wahyu. Dan ringkasan wahyunya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Itulah ringkasan wahyu. Tidak ada ilah melainkan aku, maka kamu semua hendaklah beribadat kepada aku sahaja. Jadi yang lain-lain daripada perkara-perkara wahyu pelengkap bagi tauhid. Ayat seterusnya sebagai tasjil. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka berkata Tuhan Rahman ambil anak angkat sebagai wakil. Lalu mereka seru, subhanahu, adakah ada? Subhanahu, maha suci Allah daripada adanya anak angkat atau wakil. Bal ibadu mukramun, bahkan para malaikat itu dia bukan anak Allah, bukan anak angkat juga. Ibadu mukramun, hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qawli, para malaikat tidak mendahului Allah dalam apa-apa tutur kata dan bicara. Para malaikat tidak mendahului Allah Ta'ala dalam apa-apa tutur kata dan bicara. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka dengan arahan Allah dan mereka lakukan apa-apa tugasan atau apa-apa tidak tanduk. Yang ini tidak bebas. Allah Ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tahu apa yang akan berlaku di depan mereka, tahu apa yang berlaku sebelum mereka itu. Dan para malaikat juga wala yashfa'una, tidak boleh memberi syafaat kepada sesiapa illa liman irtada, kecuali orang yang Allah redha. Kecuali orang yang Allah redha, itu orang yang mati dalam iman, mati atas akidah tauhid. Dan para malaikat juga wahum min khasyatihi musyfiqun, dan para malaikat kerana takut gerung kepada Allah Ta'ala sentiasa berhati-hati. Mereka itu sentiasa berhati-hati, takut melanggari hukum. Wa man yaqul minhum inni ilahum min duni, siapa-siapa di kalangan mereka mendakwa sesungguhnya aku ni ilah, tidak Allah, maka sekiranya dakwah itu berlaku, fadzalika najzihi jahannam, kami akan balas kepada mereka itu neraka jahannam. Kadzalika najzi zalimin, beginilah kami akan balas kepada golongan yang zalim kerana syirik. Dalam tafsir Jalalain, az-zalimin juga di sini dengan makna al-musyrikin. Kadzalika najzil musyrikin, beginilah kami akan balas kepada golongan yang syirik. Maknanya malaikat kalau dia kata saya ilah, tidak Allah, maka malaikat akan dihumban dalam neraka. Apatah lagi manusia yang telah mengada-ngadakan kata mereka wakil Allah. Dalil akli yang ketiga, awalam yaral ladina kafar, tidakkah orang kafir yang kafir tengok annas samawati wal arda kanata, bahwasanya bumi langit ini asalnya perkara yang satu,
yang padu, yang tak terbuka. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan langit menjadi langit, bumi menjadi bumi. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air semua yang hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka boleh beriman kepada mentauhidkan aku? Sini afala yu'minu bitauhidi, muqaddam maf'ul bagi yu'minun. Apakah mereka tidak boleh beriman dan percaya akan ketauhidanku, yakni aku ni Maha Esa? Sebahagian ulama tafsir kata raqan dengan makna keadaan langit dan keadaan bumi. Tidakkah mereka boleh tengok langit dan bumi? Kanata raqan, suatu masa dia padu. Sini air tidak berpisah daripada langit. Bumi padu, mana bumi tidak dapat mengeluarkan tumbuhan. Jadi apabila kami kendaki, fafataqnahuma, kami telah pisahkan air daripada langit turun menjadi air hujan, tumbuhan daripada bumi tumbuh menjadi tumbuhan. Itu pun juga tafsiran daripada mereka. Waja'alna fil ardi rawasiya, dan kami telah jadikan di bumi ini gunung ganas, antamida bihim, supaya tidak menggoyangkan mereka, sebagai pasak bumi. Waja'alna fiha fijaja, dan kami jadikan di permukaan bumi jalan-jalan yang luas, subulan, jalan-jalan yang kecil. La'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka terpimpin kepada maksud dan destinasi yang mereka nak pergi melalui jalan tersebut. Waja'alna sama saqfa, dan kami telah jadikan langit sebagai atap yang kuat, mahfuzan, yang terjaga daripada runtuh dan jatuh. Wahum an ayatiha mu'ridun, sedangkan mereka tentang ayat-ayat dan contoh-contoh kami ini yang kami beritahu dalam kitab kami mu'ridun, berpaling, tidak menghiraukannya untuk bersyukur dan berfikir. Untuk bersyukur dan berfikir. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahar, dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang. Wasyamsa wal qamara, matahari dan juga bulan. Kullun, masing-masing matahari dan bulan, fi falakin yasbahun, pada garis edaran, pada orbit masing-masing makhluk ini beredar dan bergerak. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda. Ayat ini sebagai jawapan bagi apa yang dibincang di kalangan orang kafir kerana benci kepada Nabi. Mereka kata Muhammad satu hari dia akan mati. Apabila mati, semua perkara beres. Tidak ada lagi kecoh, tidak ada lagi pecah belah, tidak ada lagi pahaman-pahaman lain. Allah Ta'ala beritahu di sini sebagai jawapan. Dalam masa yang sama, teguran kepada orang kafir. Bahasanya mati ini semua orang kena. Tidak satu orang pun terlepas. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda. Kami tidak pernah adakan bagi manusia mana sekalipun sebelum kamu, Muhammad, kekal hidup hingga tidak mati. Tidak pernah ada. Afa in mitta, apakah sekiranya kamu mati seperti mana kehendak mereka itu, fahumul khalidun, mereka akan kekalkah? Mereka akan kekal juga. Maknanya, adakah kamu apabila kamu mati seperti mana biasa, seperti mana manusia biasa, apakah mereka akan kekal selama-lama, tidak akan mati? Kenapa tidak? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang pernah bernyawa suatu hari dia akan merasai juga apa itu mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, semasa tidak mati lagi kami akan tetap uji kamu dengan kesusahan, wal khairi, dengan kesenangan, fitnatan, sebagai ujian, sama ada dalam ujian ini patuh atau tidak patuh kepada syariat Allah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Mereka mempersendakan Nabi apabila Nabi keluar untuk memberi tahu kepada mereka sesuatu daripada wahyu. Wa idza ra'aka alladziina kafaru, dan apabila orang-orang ingkar melihat kamu, wahai Muhammad, in yattakhidunaka illa huzwa, tidak mereka jadikan kamu kecuali bahan persendaan. Tengok saja Nabi, dia akan persendakan Nabi. Di antara perkataan persendaan yang mereka kata, ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, inikah orang yang memburuk-burukkan ilah kamu? Yadhkuru dengan mana ya'ib di sisi mereka. Inikah orang yang menyebut keburukan ilah-ilah kamu? Nabi tak kata buruk, tapi Nabi beritahu hakikat yang sebenar pada ilah-ilah mereka itu. Tapi difahami oleh mereka memburuk-burukkan ilah mereka. Jadi inikah orang yang telah memburuk-buruk, menghinakan ilah-ilah kamu? Allah kata wahum bi dzikri rahmanihum kafirun, sedangkan mereka tentang nama Tuhan Rahman mereka ingkar, tidak boleh terima.
Khuliqal insanu min ajalin. Manusia memang dicipta dengan sifat gopoh, tidak berfikir, tidak matang. Manusia sebenarnya dicipta min ajalin, daripada sifat gopoh, tidak matang. Sa'urikum ayati. Suatu hari aku akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda azabku. Fala tasta'jiluni, maka tidak perlu kamu minta daripada aku supaya disegerakan. Adalah satu hari aku akan timpakan kepada kamu. Ayat seterusnya sebagai ayat tasjil, kedegilan dan kesombongan mereka itu. Wa yaqulu, mereka berkata, wa yaqulu, dan mereka berkata, mata hadzal wa'du, bila azabnya ni untuk kami, in kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar, kamu nabi, dan apa yang kamu katakan itu memang berlaku. Allah jawab tutur kata sombong dan degil mereka. Lau ya'lamul ladzina kafaru, kalaulah orang-orang engkar itu dapat tahu, hina la yakufuna, ketika mereka tidak dapat menahan, an wujuhihimun nar, daripada kena muka mereka api neraka, wala adhuhurihim, dan kalaulah mereka dapat tahu ketika mereka tidak dapat menghalang api neraka menyala dan membakar belakang mereka, dan walahum yunsurun, dan ketika itu mereka tidak dapat bantuan daripada segenap arah, nasaya mereka tidak minta supaya disegerakan. Sini jawab bagi lau. Lama sta'jalu, nasaya mereka tidak minta supaya azab disegerakan. Nasaya mereka tidak akan minta supaya azab disegerakan. Bal ta'tihim baghtatan, bahkan azab memang akan datang secara mengejut. Secara mengejut. Fatabhatuhum, maknanya apabila datangnya azab itu, fatabhatuhum, menyebabkan mereka keluh kaku, tak boleh cakap apa karena keheranan. Fala yastati'una radha, maka ketika itu mereka tidak mampu untuk menolak dan menangkisnya. Walahum yunzurun, dan mereka tidak akan lagi diberi peluang dan tidak akan lagi diberi masa. Ayat seterusnya sebagai tasliyah kepada Nabi. Walaqad istuzi'a birusulin min qablik, dan sesungguhnya ramai rasul-rasul telah dipersendakan sebelum kamu, min qablika, sebelum kamu wahai Muhammad. Fahaqa billadzina sakhiru minhum, lalu telah menimpa juga kepada orang yang mempersendakan di kalangan mereka itu, ma kanu bihi yastahzi'un, azab yang mereka mempersendakannya. Dalil akli, qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahar, tanya mereka, siapa yang boleh mengawal dan menjaga kamu pada waktu malam, wan-nahar, pada waktu siang, minar rahman, daripada takdir Tuhan Rahman. Mana sekiranya takdir Tuhan Rahman menimpa kamu waktu malam atau waktu siang, siapa yang boleh mengawal dan menjaga kamu? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Balhum an dzikri rabbihim mu'ridun, bahkan sebenarnya mereka ini daripada peringatan Tuhan Rahman mereka berpaling, tidak menghiraukan. Zajrun, ayat seterusnya, teguran. Am lahum alihatun, adakah mereka memiliki ilah-ilah, sembah-sembahan mereka, tamna'uhum, yang boleh menghalang mereka, min dunina, daripada azab kami. Min dunina ni daripada azab kami. Sebenarnya tidak begitu. La yastati'una nasra anfusihim, sembahan-sembahan mereka tidak boleh membantu diri mereka sendiri pun. Walahum minna yushabun, dan tidaklah mereka daripada kami dihindari daripada hukuman, dan tidaklah mereka daripada kami dilindungi. Bal matta'na haula'i wa abahum, bahkan kedegilan mereka, dengan sebab kami bagi mereka kesenangan hidup, bahkan kami telah bagi kepada mereka kesenangan hidup dan kepada datuk nenek mereka itu. Ukuran kepada kesenangan hidup itulah hatta tala alaihimul umur, sehingga berlalu masa begitu lama dalam keadaan senang lanang mereka, lalu mereka menjadi sombong dan menjadi degil. Ayat seterusnya sebagai takhfif duniawi. Afala yarau, tidakkah mereka orang Mekah ni dapat tengok kesan-kesan tauhid, anna na'til arda, bahawa kami mendatangi bumi dengan hidayah. Kami mendatangi bumi dengan hidayah wahyu, nanqusuha min atrafiha, kami mengurangkan keluasan kawasan-kawasan orang kafir dengan ditukar mereka itu kepada beriman. Kami mengurangkan kawasan-kawasan kafir dengan mengurangkan mereka itu dengan ditukar kepada beriman.
Afahumul ghalibun, apakah mereka akan tetap menang melawan kami? Qul, katalah kepada mereka, innama unzirukum bil wahyi, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kamu dengan azab melalui wahyu. Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kamu tentang azab ni melalui wahyu. Wala yasma'u summud du'a, cuma tidak boleh dengar yang boleh memberi faedah seseorang yang peka asli akan seruan idza ma yunzarun, apabila mereka diberi peringatan. Peka asli dengan makna Allah telah kunci hati. Jadi tidak boleh dengarlah mereka-mereka yang telah dikunci, dengan sebab tu dijadikan bandingan sebagai peka asli. Seruan apabila mereka diberi peringatan. Takhwif duniawi, wala in masatuhum nafhatun min adzabi rabbik. Takhwif duniawi, dan sekiranya mereka disentuh oleh sedikit sahaja daripada azab duniawi Tuhan kamu. Maksudnya mereka disentuh oleh sedikit saja azab, secebis daripada azab Tuhan kamu di dunia ini. La yaqulun, nasaya mereka akan berkata, ya wailana, alangkah celakanya kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami memang telah menzalimi diri kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Ayat 47 Takhwif ukhrawi, itu di akhirat nanti segala amal manusia akan ditimbang. Wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, dan kami adakan timbangan yang adil. Liyaumil qiyamah maknanya fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Keadilan kami dengan diadakan timbangan. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak dizalimi mana-mana manusia walaupun sedikit. Mana tidak seperti mana di dunia. Ada saja penipuan, ada saja kezaliman. Maksud tidak zalim itu Allah beritahu supaya difahami, wa in kana mithqala habbatin min khardal, sekiranya amal itu seberat biji sawi, pada itu saja pun, ataina biha, kami akan zahirkannya balasan, baik ataupun buruk. Mana sebesar biji sawi adalah satu bentuk yang boleh difahami oleh semua, sangat kecilnya dia. Allah Ta'ala tak akan abaikan balasan. Nak kira macam mana kecil-kecil seperti itu, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami berkuasa menghitungnya, sebab kami Tuhan. Dalil nakli kepada Nabi kita tentang tauhid secara tafsili,
Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqana. Dan sesungguhnya kami juga telah bagi kepada Nabi Musa, Nabi Harun al-Furqana, kitab Taurat. Wa diya'an, yang mana isi kitab itu begitu jelas, cerah seperti cahaya matahari di segi petunjuk dan makna yang ada dalamnya. Yang seseorang itu apabila belajar dapat membezakan dengan mudah apa itu syirik, apa itu tauhid. Wa dzikran, dan kitab itu juga sebagai dzikran, sebagai peringatan yang boleh memberi kesedaran lil muttaqin, kepada orang yang ingin bertakwa. Siapanya orang muttaqi itu? Seperti ayat-ayat lain, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang tahu tentang Allah lalu takut mereka kepada Tuhan mereka tanpa dilihat. Jadi hubungan dia dengan Allah Ta'ala menyebabkan dia terkesan dengan kitab Allah. Lainlah kalau orang tengok kitab Allah, dia tidak ada hubungan dengan Allah, tidak akan beri kesan. Itu alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang sudah ada sifat takut setegung kepada Tuhan mereka tanpa lihat. Yang ini iman tentang mabda'. Yang kedua, iman tentang ma'ad. Ma'ad maknanya akhirat. Jadi rukun iman kadang-kadang diringkaskan dengan disebut dua perkara. Billahi wal yawmil akhir, pada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Iaitu juzuk yang paling penting bagi iman, Allah sendiri dan juga akhirat. Dalam tu ada dalam tu ada lagi 4 perkara lain. Jadi Allah sebut cara ringkasnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala beritahu dia saja, tapi merangkumi rukun iman yang 6 juga. Kadang-kadang Allah beritahu beriman pada Allah dan hari akhirat. Juga dalam ni memberi makna rukun iman juga. Walaupun sebut satu rukun iman, iman jenis mana, sebut satu pun dia memberi makna semua. Dia tak kata kalau di sini sebut Allah Ta'ala, maka kalau tak percaya pada malaikat tidak ada masalah. Tidak begitu. Sebut nama Allah saja, sebut nama Allah dan akhirat, dia tetap memberi makna ke-6 rukun iman. Jadi sini Allah sebut 2 perkara. Maknanya orang yang bertakwa, orang yang mana rukun iman dia ada pada diri dia, iaitu mereka takut akan Tuhan mereka tanpa dilihat, dan wahum minas sa'ati musyfiqun, dan mereka tentang akhirat mereka juga takut dan berjaga-jaga. Jadi dengan sebab itulah dia buat persiapan. Kalaulah tidak ada perasaan takut, dia tidak akan buat persiapan. Jadi persiapan itu alamat takut. Jadi orang yang takut akhirat dengan ada persiapan, orang takut kepada Tuhan, maka kitab ini akan beri kesan pada mereka, akan memberi peringatan. Itu semua dalil nakli untuk Nabi tentang kebenaran tauhid, rukun iman. Ayat seterusnya targhib kepada Al-Quran. Kitab Taurat begitu sekali kesan kepada manusia, apatah lagi Al-Quran. Wa hadza dzikrun mubarakun. Dan ini Quran, dzikrun mubarakun, peringatan yang berkat. Satu lagi zikrun dengan mana? Kemuliaan yang berkat. Zikrun 2 terjemahan. Satunya memberi peringatan kepada orang itu. Yang kedua memberi kepada satu orang itu kemuliaan. Dia akan dimuliakan berantara Al-Quran. Mubarakun, berkat, luar biasa. Anzalnahu, kami yang telah menurunkannya. Dia bukan rekaan manusia. Afa antum lahu munkirun, apakah kamu masih mengingkarinya? Bahwasanya dia daripada Allah. Jika kamu mengingkarinya, itu hak kamu, sebab diberi kebebasan berikhtiar. Dalil nakli lagi daripada Nabi Ibrahim untuk membuktikan benarnya seruan tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaqad ataina Ibrahim rusydah, dan sesungguhnya kami juga bagi kepada Nabi Ibrahim yang jalur keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad. Kami bagi kepada Ibrahim apa dia? Rusydahu, kefahaman. Min qablu, sebelum dia dilantik menjadi nabi. Sebelum dia dilantik menjadi nabi. Satu lagi terjemahan, kami kurniakan kepada Nabi Ibrahim kefahaman agama sebelum dia diuji dengan ujian yang besar-besar. Sebelum dia diuji dengan ujian yang besar-besar, kami bagi kefahaman.
Kurang kefahaman itulah dia boleh menghadapi segala ujian yang besar-besar. Wa kunna bihi alimin. Kami memang maha mengetahui tentangnya. Dia ada kemampuan. Macam mana hidupnya di dunia dan macam mana nanti jadi akhirat nanti. Di antara alamat kefahaman agama ialah idh qala li abihi wa qaumihi, ketika dia berkata kepada ayahnya sendiri dan kaumnya, ma hadhihi tamathil, apa dia hakikat patung-patung allati antum laha akifun, yang kamu selalu memujanya. Sini terjemah memuja. Akif ambil guna perkataan memuja. Termasuk amalan memuja ni seru. Sebab puja ni bahasa orang lain, bukan bahasa kita. Bahasa orang lain, kita ambil guna bahasa orang lain. Iaitu sesuatu perkara yang dikira ibadat. Kadang-kadang kita terjemah puja dengan makna ibadat dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kita terjemah kepada bahasa orang lain dengan makna puja. Perkara yang sama. Seru, itikaf, tawaf, menyebut nama-nama. Semua tu dia panggil puja. Di segi puja ni, apa-apa saja yang dikira ibadat dalam Islam, namanya puja bila diterjemah. Di antaranya akifun. Akifun duduk. Duduk itikaf. Juga dikira puja. Seperti mana kita duduk dalam masjid. Namanya itikaf. Tak ada buat apa-apa pun, duduk saja-saja. Tapi ia adalah ibadat. Setiap ibadat dia panggil puja. Kita berzikir sebut nama. Ya Allah, Ya Rahman. Kita berdoa dengan sebut Ya Allah, Ya Rahman. Kita berzikir dengan sebut Subhanallah, Alhamdulillah. Juga dipanggil puja. Kalimah-kalimah yang dikira ibadat dipanggil puja. Jadi pun sama kat sini. Jadi apa dia hakikat sebenarnya patung-patung yang kamu duduk puja? Duduk sebut nama dia, duduk seru dia, duduk itikaf dekat dengan dia. Yang bahasa kita pula itikaf ni kita terjemah kepada betapa itikaf kau yang sama. Cuma itikaf ni kita buat dalam masjid kerana Allah. Betapa ni kita buat bukan kerana Allah, kerana benda-benda lain. Kerana nak ada hubungan dengan makhluk halus yang jin. Kerana nak dapat sakti dan sebagainya. Manusia betapa. Siapa ajar tu? Bisikan ajar kepada dia. Tidak ada dalam kitab. Jadi syaitan sentiasa ada keamalan bersaing dengan syariat. Di mana ada lafaz itikaf, dia pun sana ada lafaz betapa. Jadi perkara itu kita panggil puja. Apabila Nabi Ibrahim tanya, qalu apa alasan mereka? Alasan tidak ada bukti. Hanya untuk nenek buat, kita pun buat. Bukti-bukti tidak ada. Baik di segi akal pun tidak kena. Baik di segi bukti wahyu pun tidak ada. Baik di segi bukti nukilan pun tidak ada. Jadi ketiga-tiga bukti tidak ada. Lalu apa yang mereka boleh jawab? Taklid. Taklid membuta tuli. Jadi wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati datuk nenek kami dulu terhadap patung-patung ini mereka puja. Situ akifun sini abidin. Sama katanya. Itu saja alasan. Jadi kalau agama hanya sekadar ni, memang tidak kuat. Memang bahaya. Sebab belum tentu yang kita ikut itu betul. Sebab ada yang kita ikut betul, ada yang kita ikut tak betul. Jadi tak dapat tidak seseorang itu, dia kena tengok bukti yang dia ikut tu ada bukti sebalik. Sama-sama ikut tak apa. Sama-sama ikut. Sebab ada bukti tu mah. Yang tak bolehnya, duk ikut yang tidak ada bukti. Jadi taklid buta. Taklid buta ni lah dikutuk dan dikeji dalam Al-Quran. Jika taklid atas dasar dalil, kita tak panggil lagi taklid, kita panggil ittiba'. Itu saja beza. Dalam Al-Quran, di mana lafaz ittiba', makna ikut dengan dalil. Yang dia buat, saya buat. Saya tahu. Imam buat, makmum buat. Imam makmum tahu. Masa ni, baca ni, kena buat begini. Apa yang dia buat oleh imam, makmum pun tahu. Jadi ikut imam. Ilmu mana apa yang imam buat, makmum pun buat. Jadi sini, kaum jawab macam mana? Taklid buta. Sepertilah apa ni, gerabak sangkut saja pada enjin. Tak tahu enjin nak bawa ke mana dia. Dia reti sangkut saja. Gerabak pertama, gerabak kedua sampai hujung.
Jadi akidah seperti ini bahaya. Cara seperti itu bahaya. Sebab apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala ni adalah perihal orang yang tak betul. Perihal orang tak betul. Jadi wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati datuk nenek kami puja. Lakukan ibadat kepadanya. Kami pun buat. Apa kata Ibrahim? Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kamu, datuk nenek kamu dulu dalam sesat yang jelas nyata. Kasar apa perkataan ini? Allah beritahu, inilah kepandaian ataupun inilah kefahaman Nabi Ibrahim. Allah nukilkan, inilah kepandaian, kebijaksanaan dan kefahaman Nabi Ibrahim. Dia beritahu tegak-tegak, dia kata, kamu dan datuk nenek kamu dalam kesesatan yang jelas nyata. Kerana ikut membetul-tuli tanpa dalil dan bukti. Bermakna kalau dia beritahu bukti, dia tidak sesat. Tidak sesat. Jadi, kaum dan ayah dia agak marah. Qalu, kata mereka, dengan dua keadaan sekaligus. Terkejut dan nak marah. Tak pernah orang kata sesat. Terkejut dan nak marah. Jadi, apabila ada teguran, jadi terkejut. Kalau teguran pula kata sesat, nak marah. Sifat manusia, dia orang yang boleh ikut dalil ni, dia tidak marah. Dia suka, dia berterima kasih. Sifat manusia yang jahil. Qalu, kata mereka kepada Nabi Ibrahim, ajitana bil haq. Tengok, adakah kamu bawa kepada kami bukti? Siapa kata ni? Kaum. Dia kata kepada Nabi Ibrahim, adakah kamu bawa kepada kami bukti? Am anta minal la'ibin, atau kamu ni main-main saja. Sebab buat kerja dengan tak ada bukti ni main-main. Kaum kata kepada Nabi Ibrahim. Duduk dalam ayat seperti ini, bagi kepada kita banyak kefahaman, banyak kesedaran. Maknanya, adakah kamu beritahu tuduhan kami sesat ni bukti adakah? Atau kamu main-main saja tuduh bukti? Bukti tidak ada, tuduh-tuduh sesat. Orang ni sesat. Bukti tidak ada, itu jadi main-main. Kalau ada bukti, memang betul. Sesat memang bersesat. Kalau tidak ada bukti, jadi main-main. Qala Nabi Ibrahim kata, bukti ialah bar rabbukum rabbus samawati wal ardh. Rabb kamu yang boleh kamu puja, yang boleh kamu seru namanya, yang memberi kesan, boleh menyelesaikan masalah, yang boleh menyempurnakan hajat, Rabbus samawati wal ardh. Dia satu saja. Rabb yang mencipta langit bumi itu. Alladzi fatarahum, yang menciptakannya. Itulah Rabb kita. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Aku di atas perkara itu minasyahidin, daripada golongan yang menjadi saksi. Menjadi saksi. Yakni ada bukti bersama aku. Syahidi dengan mana menjadi saksi, ada bukti bersama aku. Dalil akli ada bersama aku, dalil wahyi ada bersama aku, dalil nakli ada bersama aku. Kita bercakap mengenai dalil, buktilah. Dalil akli pun ada, dalil wahyi pun ada, dan juga dalil nakli pun ada. Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ulama tafsir kata, watallah ni dia sebut dalam hati. Demi Allah, aku akan buat rancangan kepada patung-patung yang kamu puja suruh itu, selepas pada kamu berpaling pergi meninggalkannya. Aku nak ajar kamu ni, aku nak buat sesuatu. Dia kata dalam hati dia. Semua cara-cara Nabi Ibrahim ini memberi makna dia diberi oleh Allah rusydah. Rusydah dengan mana kefahaman agama. Cara dia tu kerana dia faham dengan agama. Faja'alahum, lalu dia telah jadikan patung-patung itu judhadan, hancur berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar. La'allahum ilahi yarji'un, mudah-mudahan mereka akan kembali tanya Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan mereka akan kembali tanya Nabi Ibrahim. Setelah mereka pergi ke tempat pesta, kemudian masuk pula tempat patung berhala. Dalam tafsir kata, resam mereka lah. Sebelum pergi tempat bersukaria, mereka masuk dulu tempat patung berhala, satu upacara. Setelah selesai upacara setelah selesai majlis ataupun sukaria mereka, pesta mereka balik semula ke tempat patung berhala, resam mereka.
Jadi apabila dia balik tengok tempat patung berhala, qalu mereka kata, man fa'ala hadza bi ahliyatina? Siapa yang sanggup buat begini ni kepada ilah-ilah kami? Innahu laminadh dhalimin, sesungguhnya dia memang daripada golongan yang sangat zalim. Jadi sesama mereka kata, qalu, mereka kata sesama mereka, sami'na fata, kami ada dengar satu orang muda yang kuruhum menyembuk bahawasanya benda-benda yang kita suruh ni tidak ada apa-apa faedah. Yuqalu lahu Ibrahim, yang namanya Ibrahim, bukan orang lain, anak Azar, anak pembuat patung. Qalu fa'tu bihi, sebahagian lain kata bawa dia mari, ala ayunin nas, di depan mata masyarakat, mata orang ramai. Mana biar dia mari di depan masyarakat semua. La'allahum yashhadun, mudah-mudahan mereka dapat hadir tengok macam mana hukuman kita kat atas dia. Biar semua orang tengok, ambil pengajaran belaka. Maka Nabi Ibrahim pun memang bersedia dah. Dia tak lama lagi orang tu akan panggil aku, sebab aku tak pergi tempat pesta mereka. Qalu, lalu mereka tanya, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Adakah kamu yang melakukan demikian ini kepada ilah-ilah kami, hai Ibrahim? Nabi Ibrahim jawab, qala bal fa'alahu. Nabi Ibrahim jawab, bal fa'alahu. Bahkan ada yang buatnya tu. Fa'ilun mahzuf. Bal fa'alahu fa'ilun. Bahkan ada yang buatnya tu. Kabiruhum hadha, yang besar ni, yang tak hancur ni, ada lagi, fas'aluhum, tanyalah mereka. Tanyalah dia. Jadi bal fa'alahu fa'ilun, bahkan ada yang buatnya tu. Tak kira siapa yang buat. Kalau tak ada orang buat, tak hancur. Tapi yang tak hancur daripada semua tu ada satu patung besar ni, tanyalah dia ada. Inkanu yang tikus, sekiranya mereka boleh bertutur dan boleh bercakap, tanya. Ayat seterusnya menyesal. Mana semudah itu kesedaran tentang syirik itu salah. Cara benda seperti itu tu dilakukan oleh Ibrahim, sudah ada kesedaran syirik itu salah. Faraja'u ila anfusihim, maka mereka kembali kepada hati mereka masing-masing. Faqalu, maka mereka berkata, innakum antumuz zalimun, kamulah yang telah menzalimi diri kamu sendiri. Ia tak ia juga. Nak tanya macam mana? Sebab dia tak bercakap. Sebab dia tidak bercakap. Seperti mana kita ulang berkali-kali, batu patung yang dijadikan arca sebagai kiblat tawajuh ini, seperti mana tu juga roh yang mereka suruh di sebalik patung, sama-sama saja, tidak ada apa-apa. Baik batu yang dia buat, baik perasaan dan khayalan yang dia agak. Di sebalik batu ni ada roh wali, ada roh nabi, itu semua tu reka dia. Seperti mana batu ni dia yang dia buat, roh wali wa nabi pun dia reka, dia ada, sama-sama tidak ada. Jadi apabila Nabi Ibrahim buat benda yang zahir ni, kiblat tawajuh dia, maka Ibrahim tanya kepada dia. Nabi Ibrahim kata, tanya yang besar ni. Dia boleh cakap kan, dia akan jawab lah. Jadi sekadar itu sudah memberi kesedaran kepada mereka. Jadi mereka kembali sedar. Sini mereka kembali sedar. Dan lalu mereka berkata bahawa kamu semua telah menzalimi diri kamu sendiri. Setelah menzalimi diri kamu sendiri. Di segi akal, memang tak boleh dinafikan. Di sini nak beritahu, akal boleh menerima. Yang kita buat ni tak boleh buat apa. Pokoknya dia boleh cakap. Semenjak kita duduk puja dulu-dulu sampai ke hari ni tidak ada jawab apa-apa. Kita duduk puja dia. Dan dalil kita hanya ikut tajuk nenek kita. Tak fikir pun benda ni ada ruh atau tidak ada ruh, boleh dengar atau tak boleh dengar, tidak fikir. Fikir hanya ikut datuk nenek buat. Jadi apabila diadakan benda seperti ini, keadaan seperti ini, semua tu terkejut. Summa, kemudian setelah sedar, akal mereka pun boleh terima, summa nukisu ala anfusihim. Sini dia bagi. Kemudian mereka rasa malu. Sini nukisu, mereka rasa malu di atas diri mereka. Lalu mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, laqad alimta, sesungguhnya kamu pun tahu wahai Ibrahim, mahaula yang tiku, benda-benda ni tak boleh bercakap. Kamu pun tahu, kenapa suruh kami? Kami pun terima, tak boleh cakap. Kamu pun tahu, tak boleh cakap.
Qala Ibrahim kata, Nabi Ibrahim kata, afata'buduna min dunillah? Patutkah kamu puja selain daripada Allah, ma la yanfa'ukum syai'an, yang mana benda tu tidak boleh memberi faedah kamu sedikit pun, wala yadurrukum, dan tidak boleh membahayakan kamu sedikit pun. Suruh dia pun tak bagi faedah, tak suruh dia pun tidak ada bahaya apa-apa. Uffil lakum, malam besar kamu ni, sial besar kamu. Walima ta'buduna min dunillah, dan kenapa kamu seru selain pada Allah? Afala ta'qilun, tidak boleh kamu fahami. Sini tak boleh kamu fahami. Apabila ada perkataan seperti ini, supaya fahami. Jadi yang lawan bukan masalah faham, yang lawan masalah degil. Jadi ayat 98 ni lah nak beritahu pada kita, faham satu perkara, degil satu perkara lain. Faham ni dalil, ni sahih, memang, tapi tak mau ikut, itu degil. Jadi degil ubatnya api neraka. Seperti mana jahil ubatnya api neraka, maka degil pun sama. Oleh kerana Allah beritahu berkali-kali, degil ni dia kesudahan dengan api neraka. Begitu juga jahil, dia pun kesudahan dengan api neraka. Jadi dua penyakit inilah yang menghumbangkan manusia seramai mana dalam neraka pun jenis ini saja. Bukan tak faham, sini pun dia dijelaskan. Qalu, oleh kerana degil mereka berkata. Qalu sini inadan. Ulama tafsir kata qalu, mereka berkata kerana degil. Harriqu, bakar saja Nabi Ibrahim. Hapuskanlah dia. Sebab dia benar, kita salah. Jadi tak heranlah kalau berlaku bila-bila pun tak mengaku salah, walaupun dia akal dia boleh terima, lalu ingin menghapuskan kebenaran. Dah biasa. Wansuru alihatakum, kamu semua kena bela apa cara sekalipun ilah-ilah kamu, sebab ini amalan datuk nenek kita. Salah betul satu perkara lain, datuk nenek kita buat, kita kena bela. In kuntum fa'ilin, jika sekiranya kamu ingin mempertahankan cara datuk nenek kita ni, inilah cara dia. Ibrahim ni kita kena hapuskan dia. Bakar. Pendek ceritanya, dia bakar. Kemampuan dia ada. Lalu qulna ya nar, lalu kami titahkan kepada api, ya nar, wahai api, kuni barda, kamu jadi sejuk, wasalaman, dan sejahtera. Sejuk, jangan sejuk sangat, sejuk yang sejahtera. Ala Ibrahim, hanya kepada Ibrahim, tidak kepada yang lain-lain. Kepada yang duduk di luar api itu memang dia akan rasa panas juga. Tapi untuk Ibrahim seorang diri, dia akan rasa sejuk, nyaman, dan tidak memberi apa-apa bahaya, dan sangat-sangat menyelamatkan. Allah beritahu, araduhu bi kaidah, mereka ingin terhadap Nabi Ibrahim rancangan jahat untuk membunuh. Faja'alnahumul akhsarin, lalu kami jadikan mereka itu golongan paling rugi. Mereka buat satu rancangan, kami pusing, kami jadikan mereka paling rugi. Jadi sepeninggalan Nabi Ibrahim lepas pada itu, kaum ni semua dihancurkan. Wa najjaynahu wa Luta, dan kami selamatkanlah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut anak saudara dia, ilal ardi allati barakna, ke negeri Syam yang kami berkati fiha padanya. Di segi duniawinya ada, di segi ukhrawinya ada. Di segi duniawi, kerana di situ banyak sungai, banyak kebun. Di segi ukhrawinya, sempat perhimpunannya nabi-nabi, di mana wahyu-wahyu dibaca. Barakna fiha lil alamin. Walaupun dia berpisah dengan ayah, dengan kaum, dengan kampung halaman, Allah tenangkan hatinya, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah. Kami kurniakan kepadanya Nabi Ishaq, anaknya Ishaq, yang dia minta dalam doa. Dan kami bagi juga nafilah. Yakub ni sebagai tambahan yang tidak berdoa. Ulama tafsir kata dia minta anak tapi dia tak minta cucu. Jadi anak kami bagi, cucu kami beritahu kepada dia, kami bagi nafilah. Maknanya bagi tambahan daripada doa. Nafilatan ni tambahan daripada doa dia. Dia nak supaya dapat anak. Kami bagi anak Ishaq melalui Sarah. Kami bagi anaknya Ismail melalui Hajar. Manakala cucu anak kepada Yakub, anak kepada Ishaq ini
adalah nafilatan, tambahan. Ulama tafsir kata tambahan atau hadiah yang dia tidak doa pun. Wa kullan ja'alna salihin. Yang paling hebatnya ialah kami jadikan Ishak dan Yaqub ialah nabi yang soleh. Nabi yang soleh. Yakni soleh darjat kenabian. Bukan soleh biasalah. Soleh darjat kenabian. Dan waja'alnahum a'immah, dan kami jadikan mereka imam untuk orang lain. Ikutan untuk orang lain. Belajar. Ikut dia macam mana taat pada Tuhan. Yahdu Nabi Amrina. Mereka memimpin makhluk lain dengan wahyu dan taufik kami. Wa auhayna ilaihim, dan kami ilham kepada mereka, atau kami bagi wahyu kepada mereka, fi'lal khairah, untuk melakukan amalan-amalan kebajikan yang banyak. Khairat mengajak jamak. Amalan kebajikan yang banyak. Lebih-lebih lagi dalam amalan kebajikan itu disebut secara khusus, lebih-lebih lagi wa iqamas salah wa ita'az zakat. Dirikanlah salat dan juga tunaikan zakat. Wa kanu lana abidin, adalah mereka itu betul-betul hamba kami sungguh. Bukan hamba derhaka, hamba taat. Dalil nakli yang ketiga, wa Lutan atainahu hukman wa ilma. Dan Nabi Lut juga kami telah bagi kepadanya hukman, kefahaman agama, wa ilman, dan ilmu wahyu. Wa najainahu minal qaryah, dan kami telah selamatkannya daripada penduduk daerah Sadum, allati kanat ta'malul khaba'ith, yang pada masa sebelum dihukum dan sebelum diazab, mereka itu membuat amalan-amalan yang sangat keji. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang sau'in, kaum yang betul-betul buruk, fasiqin, derhaka, tidak mengikuti syariat. Wa adkhalnahu fi rahmatina, kami memasukkan Nabi Lut dalam rahmat khas kami. Innahu minas salihin, sesungguhnya dia Nabi Lut minas salihin, daripada hamba yang soleh darjat kenabian. Dalil nakli yang keempat, wa Nuhan, dan Nabi Nuh juga, idnada min qablu, ketika dia berdoa sebelum itu, sebelum Nabi-Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Lut ni adalah Nabi Nuh, dia juga berdoa sebelum itu. Fastajabna lahu, kami terima doanya. Fanajjainahu wa ahlah, dan kami selamatkan Nabi Nuh dan keluarga minal karbil azim, daripada bencana alam yang besar, iaitu banjir. Wa nasarnahu minal qaum, dan kami tolong dan selamatkan Nuh minal qaumil ladina kadzabu bi ayatina, daripada gangguan, daripada ancaman zaliman, alladzina kadzabu bi ayatina, kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu, sesungguhnya kaum Nabi Nuh qauma sau'in, kaum yang betul-betul buruk, tidak ada kebaikan. Fa'aghraqnahum ajma'in, lalu kami hapuskan mereka dengan kami tenggelamkan semua sekali. Dalil nakli yang kelima, wa Daud wa Sulaiman, dan juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kami utuskan juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Idh yahkumani fil haqq, ketika kedua-dua mereka membuat pengadilan, membuat keputusan fil haqqi, pada tanaman yang telah dirosakkan. Asal ceritanya, idh nafashat fihi ghanamul qaum, tanaman itu telah dirosakkan oleh kambing-kambing kaum, wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami hadir, tengok, saksi keputusan mereka berdua. Mula-mula Nabi Daud, apabila tuan kambing diminta supaya diadili, maka Nabi Daud panggil tuan kambing. Apa yang dia nak buat pada kamu? Karena kambing kamu telah merosakkan tanaman orang tu. Nabi Daud beritahu dalam keputusan tu ialah kena bagi kambing kepada tuan, bagi tanaman sebanyak mana kerosakan berlaku. Sebanyak mana kerosakan berlaku. Apabila tuan kambing itu keluar, lalu Nabi Sulaiman pada masa tidak jadi Nabi lagi, dalam tafsir kata, macam mana keputusannya Tuhan dibuat oleh ayahanda aku,
Setelah diberitahu, Nabi Sulaiman kata, saya ada satu lagi cara nak membawa keputusan ni. Saya ada lagi yang saya fikir untuk memberi kepada kedua-duanya yang cara lebih adil. Iaitu caranya, apa dia? Kambing ini akan diserah kepada tuan tanaman. Dia pelihara. Maka selama mana dia pelihara, dia boleh ambil keuntungan susu dan sebagainya. Selama mana tanaman tadi akan dipulihkan oleh tuan kambing, selama itulah kami duduk dengan dia. Manakala tuan kambing kena pergi ganti rugi, kena buat suatu usaha, hidupkan kembali tanaman itu, pulihkan kembali tanaman itu, kena buat semula. Sehingga bila tanaman tadi telah hidup semula, subur seperti mana sebelum dia dirosakkan, barulah tuan kambing akan serahkan tanaman akan serahkan kambing kepada tuan kambing, dan tanaman itu dia akan guna balik, dia akan usahakan balik. Jadi keputusan yang disarankan oleh Nabi Sulaiman diterima oleh ayahnya Nabi Daud. Allah kata fafahamnaha Sulaiman. Kami memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilma, dan masing-masing Nabi Daud ayah dia dan Sulaiman kami bagi kepadanya kefahaman dan ilmu. Kefahaman dan ilmu. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa ta'id. Kami telah juga tundukkan bersama Nabi Daud gunung ganang. Yakni semua itu bertasbih kepada Allah. Juga kami tundukkan burung-burung bertasbih kepada Allah. Dalam ayat lain kita dah baca, Allah tahu macam mana tasbih mereka. Kamu manusia tidak tahu. Wa kunna fa'ilin. Kamilah yang melakukan semua itu. Wa 'allamnahu, dan kami ajar juga kepada Nabi Daud sana'atal labus, cara membuat baju besi. Sebelum tu baju besi sudah ada, tapi kepingan besi. Kepingan besi yang berat, yang menyusahkan. Tapi apabila zaman Nabi Daud, Allah Ta'ala lembutkan besi seperti mana lilin. Lalu dia mula membuat baju besi dengan cara rantai. Lalu dia anyam besi itu yang dibuat rantai-rantai, sehingga jadilah baju besi berantai. Jadi ringan dan juga mudah untuk digunakan. Jadi wa'allamnahu sana'atal labus, dan kami telah ajar kepada Nabi Daud cara buat baju besi. Dengan cara kami lembutkan besi kepadanya. Seperti mana dalam ayat lain kita akan baca. Tujuan baju besi itu litusinakum min ba'sikum, supaya kamu dapat melindungkan diri kamu daripada serangan musuh pada kamu. Fahal antum syakirun, maka adakah kamu ingin bersyukur? Bermakna bersyukurlah wahai hamba. Kami telah tundukkan juga untuk Nabi Sulaiman rih angin asifatan yang kencang bertiup, tajri bi amrihi, ikut arahannya, ilal ard, kepada bumi, allati barakna fiha, ke bumi Syam yang kami berkati dalamnya. Dalam satu ayat kita akan baca rih bergerak dengan ruha, makna perlahan. Sini asifah kencang, makna pergerakan ini memang kencang, tapi dirasa oleh Nabi Sulaiman perlahan. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan kami mengetahui akan segala sesuatu apa yang kami buat kepada hamba-hamba kami. Wa minasyayatin, sebahagian daripada syaitan-syaitan, jin-jin, may yaghusuna lahu, yang bekerja mereka itu menyelam untuk Nabi Sulaiman, untuk kutip dalam dasar laut mutiara-mutiara. Wa ya'maluna amalan, dan mereka juga bekerja dengan kerja-kerja lain, golongan jin ni, duna dzalik, selain pada menyelam. Wa kunna lahum hafidin, dan kami jaga jin ini daripada mengganas. Dalil nakli seterusnya, wa Ayyubah, dan ingatlah kat cerita Nabi Ayub, idnada rabbah, ketika dia berdoa akan Tuhannya semasa dia diuji dengan sakit. Dia kata, anni masyani ad-dhurru, aku telah diganggu oleh jenis penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha mengasihani. Aku telah diganggu oleh jenis penyakit, dan engkau maha mengasihani. Jadi daripada doa seperti inilah dia doa, minta kepada Allah. Fastajabna lahu, lalu kami kabulkan doanya.
Fakashafna ma bihi min dhurri, lalu kami hilangkan sakit yang ada pada badannya. Wa atainahu ahlah, dan kami kembalikan kepadanya keluarganya semula. Wa mithlahum ma'hum, dan sejumlah itu juga kami gandakan sebagai tambahan nikmat. Rahmatan min indina, rahmat yang istimewa daripada kami. Wa dzikra lil 'abidin, dan supaya menjadi peringatan dan pengajaran kepada mereka-mereka yang lain yang beribadat hanya kepada Allah. Mana seperti mana Allah buat pada nabi-nabi ini semua, Allah juga akan bagi kepada mana-mana hamba yang beribadat hanya kepada Allah. Wa Ismail wa Idris wa Dzul Kifli. Dalil naqli yang ke-7 tentang Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Dzul Kifli. Dalam riwayat mengatakan Dzul Kifli ini nama gelaran. Namanya Bishrun. Wallahu a'lam. Kullu minas sabirin. Semua mereka-mereka ini adalah daripada kalangan hamba yang tabah dalam melakukan taat dan ibadat. Golongan hamba yang tabah dan taat dalam ibadat. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka semua ini dalam rahmat khas kami. Innahu minas salihin. Sesungguhnya mereka lah daripada golongan yang soleh. Daripada golongan yang soleh, yang ada soleh darjat kenabian, yang Allah jadikan mereka sebagai contoh untuk umat mereka. Dalil nakli yang ke-8, wa Dhannun, dan satu orang yang ditelan ikan, iaitu Nabi Yunus. Idzhaba mughadiban, ketika dia meninggalkan kaum pergi kerana merajuk. Fadhanna an lan naqdir alih, dia menyangka di segi ijtihad. Dia menyangka di segi ijtihad kami tidak ada takdir ke atasnya. Terjemah pertama, kami tidak ada takdir apa-apa atasnya. Terjemah kedua, Nabi Yunus yang gelarannya Dhannun, ketika dia pergi keadaan merajuk kepada kaumnya, dia menyangka kami tidak menyepitkannya. Kenapa? Kami tidak menyepitkannya kerana dia pergi dengan ijtihad dia tanpa izin daripada kami terlebih dahulu. Lalu apabila dia pergi meninggalkan kaum, Allah Ta'ala adakan suatu gelombang dan akhirnya dia ditelan oleh ikan. Masa itulah dia sedar dia telah diuji oleh Tuhan. Masa dalam perut ikan itulah dia berdoa, fanada fi dhulumat, lalu dia berdoa merayu dalam kegelapan. Sini disebut beberapa kegelapan. Ulama tafsir kata beberapa kegelapan sini, pertama kegelapan perut ikan sendiri gelap, kemudian dasar laut juga gelap, yang ketiga malam hari juga gelap. Jadi dia berdoa dalam 3 kegelapan. Apa dia doa dia? Allah ilaha illa anta subhana, tidak ada ilah melainkan engkau, maha suci engkau daripada segala cacat celah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku memang daripada golongan yang zalim kepada diri sendiri. Dengan zikir ini, dengan doa ini, fastajabna lahu, kami terima doanya. Wa najainahu minal gham, kami selamatkannya daripada gham. Gham maknanya kesedihan, kebimbangan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana kami selamatkan Nabi Yunus apabila berzikir dengan zikir ini, beginilah juga kami akan menyelamatkan orang mukmin lain, siapa-siapa saja yang beriman. Dalam hadis sahih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, juga daripada zikir yang disyariatkan untuk umat akhir zaman. Zikir yang disyariatkan juga untuk umat akhir zaman. Wa Zakaria, dalil naqli tafsili yang ke-9, Nabi Zakaria, idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Bentuk doanya, Rabbi wahai Tuhanku, la tadharni farda, janganlah biarkan aku sebatang kara tidak ada pewaris. Hidup sebatang kara dan tidak ada pewaris. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik yang mewarisi sebenarnya. Maknanya dia minta daripada Allah Ta'ala anak seperti mana kita baca pada permulaan surah Taha dan surah Maryam. Fastajabna lahu, kami telah terima doanya. Wa habna lahu Yahya, dan kami kurniakan kepadanya anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, kami membolehkan bagi istrinya untuk mengandung.
kami membolehkan untuk isterinya mengandung, sekalipun sebelum itu dia adalah satu orang yang mandul. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka ini, nabi-nabi ini adalah golongan yang bersegera kepada kebajikan. Bersegera kepada kebajikan. Jadi pada ayat ini disebut amalan-amalan yang dikira orang itu bersegera dalam kebajikan. Pada ayat-ayat lain biasa disebut secara ringkas, bersegera kepada kebajikan, bersegera kepada kebajikan. Sebab alamat orang yang bahagia adalah dia bersegera. Alamat orang celaka melambat-lambatkan, mentakhir-takhirkan. Jadi dua ni adalah alamat permulaan. Hakikat sebenarnya kita tidak tahu. Jadi apabila seorang tu dapat alamat zahir, biasanya daripada alamat zahir inilah apa yang akan berlaku. Jadi bersegera merupakan alamat orang baik dalam kebajikan. Melambat-lambatkan alamat orang tidak baik. Tapi akhirnya macam mana? Allah lebih tahu. Berarti sesiapa yang selalu dalam kehidupan dia bersegera pada amalan-amalan baik, akhirnya juga dia akan jadi orang yang bersegera pada amalan baik. Sebaliknya orang yang mana pada masa biasanya dia melambat-lambatkan pada amalan baik, akhirnya juga dia akan jadi orang yang jenis itu. Jadi sebut melakukan segera ini satu makna. Jadi seseorang tu bolehlah jadikan sebagai satu kaedah. Nak tahu orang tu baik atau tidak baik, inilah dia. Perkara kedua, apakah amalan yang dikatakan bersegera itu? Disebut dalam ayat ini. Sedangkan jumlah yusari'un disebut secara ringkas pada ayat-ayat lain. Jadi Allah Ta'ala sebut semua Nabi tadi. Innahum semua Nabi tadi. Nabi Ibrahim dan semua Nabi-Nabi yang disebut hingga kepada Nabi Yunus. Hingga kepada Nabi Zakaria, hingga kepada Nabi Yahya. Innahum sesungguhnya mereka semua itu yusari'una fil khairat. Adalah golongan yang bersegera dalam melakukan segala kebajikan. Bersegera dalam melakukan amalan kebajikan. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka hanya berdoa kepada kami. Perkara kedua, mereka hanya berdoa kepada kami baik raghaban dengan harapan supaya diterima doa, wa rahaban dan bimbang takut tidak diterima. Bimbang takut tidak diterima. Dengan dua perasaan itu. Mereka hanya berdoa pada kami. Harap-harap supaya Allah terima. Takut-takut jika Allah tak terima. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka itu khasyuk kepada kami. Apa makna khasyuk? Kita dah baca sebelum ni. Iaitu fikir akhirat. Iaitu fikir akhirat. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Dan Maryam yang dapat memelihara kehormatannya. Fanafakhna fiha min ruhina. Lalu kami tiup pada tubuhnya daripada roh ciptaan kami. Daripada roh ciptaan kami. Waja'alnaha wabnaha, dan kami jadikan dia, itu Maryam, dan anaknya Isa, ayatan lil alamin. Kedua-duanya itu adalah tanda kudrat Allah Ta'ala bagi seluruh manusia. Inna hadhihi ummatukum. Inilah dia umat kamu. Inilah dia umat kamu yang perlu kamu ikuti. Umat sebenar. Yang kamu akan ikuti. Bukan taklid buta. Jadi dua perkara berbeza. Dua perkara berbeza. Inilah dia umat kamu yang perlu kamu ikuti. Ummatan wahidah. Umat satu jenis saja. Akidah tauhid dan ikut syariat. Dia tidak taklid buta. Dia adalah umat yang berpandu kepada bukti dan dalil. Wa ana rabbukum fa'budun. Khalasah cara mereka adalah wa ana rabbukum fa'buduni. Akulah Rabb kamu, kamu semua naklah beribadat kepada aku saja. Inilah umat yang satu. Umat tauhid. Inilah umat yang satu, umat tauhid. Yang mana tauhid ini dibekalkan dalil akli pun ada, wahyi pun ada, nakli pun ada. Jadi untuk Nabi kita SAW, semua ini dikira dalil nakli. Maksudnya Nabi-Nabi dahulu seperti kamu. Seluruh kepada tauhid. Pada mengesahkan Allah. Dan ia adalah jelas. Dilengkapkan dengan dalil dan jelas. Mana tidak ada satu orang Nabi pun tidak tauhid. Tidak ada, semua tauhid. Dan tauhid ini benar mudah difahami, benar jelas. Bersesuaian dengan fitrah dan akal. Bersesuaian dengan fitrah dan akal. Dan semua kitab-kitab
natiqun bihi. Semua kitab-kitab ini bercakap dan beritahu perkara yang sama. Dalam masa yang sama Allah kata wa taqatta'u amrahum bainahum. Telah berpecah belah juga urusan agama mereka di kalangan mereka. Jadi ada juga yang tidak tauhid. Lebih lagi yang tidak tauhid ini lebih ramai. Lebih ramai. Wa taqatta'u amrahum bainahum. Telah berpecah belah juga dalam urusan agama mereka di kalangan mereka. Tapi itulah takdir. Jadi takhwif ukhrawi Allah kata kullun ilaina raji'un. Masing-masing manusia akan kembali kepada kami juga. Nabi-nabi dan pengikut nabi yang setia dan manusia yang berselisih dengan nabi yang majoritinya itu. Semua kembali kepada kami. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min. Maka siapa saja yang dapat melakukan amal yang soleh, menempati syariat dan sunnah, wa huwa mu'minun, hal keadaan dia betul-betul beriman, fala kufrana li sa'yihi, maka tiada penganiayaan akan usaha ikhtiar dia. Sa'yih ini akan usaha ikhtiarnya. Yang ini tidak dihampakan usaha ikhtiarnya. Minta ada amal soleh menempati syariat dan sunnah, hal keadaan akidah tauhid. Maka tidak ada kufran. Maka tidak ada penghampaan. Tidak ada penghampaan. Yang ini yang tidak dihargai. Akan usaha ikhtiarnya. Wa inna lahu lakatibun. Wa inna lahu katibun. Dan sesungguhnya kami akan arahkan malaikat kami mencatatnya. Mana tidak kata amalan itu dibuat, betul dah habis gitu, tidak. Semua dicatat. Sejarah pun dicatat. Untuk dibuktikan sebagai amalan baik dan dia akan diberi balasan. Sebaliknya wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, dan haramlah kepada penduduk daerah yang kami telah binasakannya. Haram apa? Annahum la yarji'un, bahawa mereka tak boleh lagi kembali ke dunia. Terjemah pertama, bahawa mereka tak boleh lagi kembali ke dunia. Apabila dah hancur mati, haram bagi mereka kembali ke dunia. Terjemah kedua, haramlah kepada penduduk daerah yang kami telah matikan, yang kami telah binasakan. Annahum la yarji'un, bahawa mereka tidak akan bertaubat daripada syirik. Inilah dua terjemahan. Mana-mana yang kami telah matikan, dia tak mungkin lagi boleh bertaubat daripada syirik. Mana-mana golongan yang telah kami matikan, dia tak mungkin lagi kembali ke dunia semula. Dua-dua terjemahan itu ada. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Akhir zaman nanti, ayat ni ayat takhwif ukhrawi, cuma berlaku pada akhir zaman. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, apabila dibukanya tembok Ya'juj Ma'juj yang pernah ditutup oleh Zulkarnain, wa hum min kulli hadabin yasilun. Lalu mereka golongan Ya'juj Ma'juj ni daripada setiap puncak gunung yang tinggi-tinggi, mereka turun dengan cepat sekali. Turun untuk membunuh manusia. Dia keluar untuk bunuh manusia saja, kerja dia. Dan perkara ini kita baca dalam hadis. Waqtarabal wa'dul haq. Sudah hampir tiba janji kiamat yang sambil itu. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Jadi kiamat berlaku sangat dekat. Masa tu tiba-tiba terbeliaklah atau terbelalaklah segala mata orang yang ingkar. Kenapa? Karena kiamat berlaku kepada orang ingkar. Orang beriman sudah tiada. Jadi terbelalaklah segala mata, pandangan mata orang-orang yang ingkar. Dan menyesalnya mereka ketika itu, ya wailana, kata mereka, alangkah celakanya kami. Qad kunna fi ghaflatin min hadha. Kami betul-betul lalai leka tentang perkara ini. Bahkan teruk lagi daripada itu, bal kunna zalimin. Bahkan kami memang menzalimi diri kami sendiri. Bahkan kami lebih teruk lagi daripada itu, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Allah Ta'ala beritahu apa akan jadi nanti. Innakum, sesungguhnya kamu, wa ma ta'buduna min dunillah. Apa-apa saja yang kamu sembah selain pada Allah Ta'ala itu. Yang ini patung berhala. Pada segi zahirnya patung berhala. Itulah apa yang disembah. Hasabu jahannam, akan jadi bahan bakar api neraka jahannam. Antum laha waridun, kamu akan pasti memasukinya. Kamu akan memasuki. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Kalaulah mereka-mereka ini betul-betul memiliki sifat ketuhanan, mereka tak akan masuk neraka.
Allah kata, kalaulah mereka betul-betul akan menjadi wakil Allah, akan menjadi pelindung, akan jadi itu, akan jadi ini, seperti ke mana kamu bubuh benda-benda tu dalam pemikiran khayalan kamu, nescaya mereka tak masuk neraka. Jadi masuk neraka ni mana benda tu tak betul. Wa kullun fiha khalidun, dan semua pemuja dan dipuja kekal dalam neraka. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Dalam neraka nanti lahum fiha zafir, mereka meraung seperti mana suara keldai. Kuat sangat. Walaupun kuat, wahum fiha la yasma'un, dan mereka kadang mereka tidak dengar apa. Karena neraka itu sendiri juga bising. Mereka meraung-raung dalam neraka di atas hukuman yang berlaku. Walaupun kuat macam mana sekalipun, mereka tidak dapat dengar kerana neraka itu sendiri sudah ada suara yang sangat bising. Soalannya, yang mereka ni kata Nabi yang mereka suruh, wali yang mereka suruh, malaikat yang mereka suruh, jin yang mereka suruh. Allah beritahu, manakala wali yang kamu kata itu, wali dia tidak ada hubungan dengan kamu. Nabi yang tidak ada hubungan dengan kamu. Malaikat juga tidak ada hubungan dengan kamu. Yang boleh jadi ada hubungan dengan kamu hanya golongan jin yang syaitan. Jadi, kamu jangan kata apabila diberitahu mereka ini dan ilah-ilah yang mereka suruh itu masuk neraka. Siapa ilah-ilah yang mereka suruh? Mereka kata Nabi. Mereka kata wali, mereka kata mereka. Itu perkataan mereka. Nabi wali tidak ajar dan Nabi wali tidak tahu menahu. Janganlah pula silap apabila kami kata mereka dan apa-apa yang mereka puja masuk neraka. Yang mereka puja bukan wali, mereka puja adalah bisikan syaitan. Cuma dengan bohongan dan juga mengada-ngada saja sebut nama wali. Wali tak tahu menahu. Sebut nama Nabi. Nabi tak tahu menahu. Sebut malaikat, malaikat tak tahu menahu. Jadi semua itu adalah rekaan-rekaan mereka. Siapa yang bagi mereka reka seperti itu? Syaitan. Jadi mereka dengan syaitan mereka lah akan jadi bahan bakar. Jadi Allah Ta'ala kecualikan di dalam ayat ini, innal ladina sabaqat lahum minal husna, sesungguhnya orang yang telah tetap dan sabit dalam takdir kami tentang mereka itu syurga. Seperti wali, seperti nabi, seperti mereka. Yang memang telah sabit mereka ni ahli syurga. Dan mereka sudah mati. Wali nabi ni sudah mati. Ulaika anha mub'adun. Orang-orang seperti itu dijauh sungguh-sungguh daripada api neraka. Dijauh sungguh-sungguh daripada api neraka. Jadi jangan kelirulah tentang ayat ni. Ayat ni sangat-sangat ada suatu perkara yang perlu kena fikir. Allah kata, apa yang kamu surah, apa yang kamu sembah, kamu dan apa yang kamu sembah akan jadi bahan bakar api neraka. Apa yang kamu sembah? Yang kita dapat faham dengan mudah, patunglah. Tapi hakikat mereka sebenarnya, mereka tidak suruh patung. Mereka kata di sebalik patung. Siapa di sebalik patung? Nabi. Siapa di sebalik patung? Wali. Wali. Jadi apabila ayat ni kata, apa yang mereka sembah akan jadi bahan bakar api neraka. Patung ni memang kita dah faham. Memang menjadi bahan bakar api neraka. Tapi wali Nabi tidak. Sebab wali Nabi itu adalah bohongan mereka. Itu benda yang tiada sebenarnya. Benda yang tiada. Aftara atau yaftaru. Diada-adakan. Benda tiada ada. Jadi wali Nabi yang mereka kata, mereka yang berkata itu, mereka mengada-ngadakan. Benda tidak ada. Oleh karena itu Allah Ta'ala beritahu di sini, ulaika anha mub'adun. Wali Nabi, malaikat adalah golongan-golongan yang dijauh daripada api neraka. Yang dijauh daripada api neraka. La yasma'una hasisha. Mereka tak akan dengar suara-suara halus pun tentang neraka ni. Suara sayup-sayup pun mereka tak akan dengar. Maknanya begitu jauhnya mereka dengan neraka. Wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun. Sebaliknya mereka berada dalam keadaan diberi kenikmatan apa saja yang diingini oleh diri hati-hati mereka itu dibagi oleh Allah dalam syurga dan berkeadaan kekal. Mereka betul-betul jauh, tak dengar pun api neraka. Suara sayup-sayup pun tak dengar. Sebaliknya mereka duduk bergelombang dengan nikmat ya Allah Ta'ala bagi kepada mereka, memenuhkan keinginan hati mereka, kekal. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Juga tidak menduka dan menyedihkan mereka oleh faza'ul akbar, oleh kejutan yang dahsyat pada hari kiamat.
Pada hari kiamat apabila bangkit semula, manusia semua terkejut. Tapi ahli syurga, wali Nabi ini, dia tidak terkejut. Baliknya, وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ, mereka pula disambut. Mereka diraih, mereka disambut. Maknanya betul-betul jurang yang sangat jauh. Jurang yang sangat jauh selepas pada mati. Ahli syurga mati, dia boleh. Dalam barzakh pun dia lain. Dibangkit pun dia lain, sampai ke syurga. Dia memang alam lain, seadanya begitu. Manakala golongan-golongan yang kufur dan syirik ini, dia duduk di alam lain, tapi dalam alam akhirat. Jadi Allah Ta'ala bezakan di sini. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ, mereka itu akan disambut oleh para mereka. Dan mereka akan kata kepada mereka, tatalaqahumul malaika ni dua tafsiran. Disambut semasa mula-mula bangkit pada kubur. Sudah disambut. Yang kedua disambut semasa untuk masuk syurga. Dua kali. Sama ada disambut pada masa dia bangkit pada kubur, dia sudah disambut, ataupun dia akan disambut apabila nak masuk syurga. Maknanya ada sambutan, ada kerajaan, ada majlis, ada penghormatan, ada kemuliaan kepada ahli syurga. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua daripada golongan ini. Amin. Dikatakan kepada mereka, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah dia hari yang dulu semasa dunia kamu selalu dijanjikan daripada kitab wahyu. Yang kamu selalu dengar. Selalu dengar janji-janji ini. Nah, inilah dia. Jadi kuntum tu'adun ini memberi makna kamu selalu didengarkan janji-janji ini. Kuntum tu'adun, ya, kamu selalu didengarkan janji-janji ini. Bermakna orang tidak ada hubungan dengan wahyu, macam mana dia selalu dengar? Dia putus hubungan. Kuntum tu'adun ni makna yang selalu kamu dengar, sentiasa kamu dengar. Buka Quran memang dengar. Kamu baca sendiri, kamu dengar orang lain baca. Itulah dia. Jadi inilah dia hari syurga yang kamu selalu dengar. Yang sentiasa kamu dengar. Alladzi kuntum tu'adun, yang kamu selalu dijanjikan. Yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub, hari yang mana kami gulung langit seperti mana lembaran digulung, seperti mana lembaran digulung bagi tulisan yang ada dalam lembaran. Kami gulung langit seperti mana lembaran digulung yang ada dalamnya tulisan. Itu cara Allah Ta'ala nak beritahu suatu hari nanti bila kiamat. Kama bada'na, seperti mana mula-mula kami jadikan kamu awal khalqin nu'iduhu, begitulah kami akan hidupkan kembali dengan keadaan begitu. Tiada pakaian, yakni tiada pakaian, tidak ada sepatu. Wa'dan alaina, janji kami pasti akan zahirkan. Inna kunna fa'ilin, bahawa kami tetap akan melaksanakannya. Oleh kerana janji kami tidak mungkiri, dan pasti kami akan tetap melaksanakannya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri, sesungguhnya kami telah adakan dalam semua kitab-kitab langit. Zabur pada ayat ni semua kitab langit. Sebab Zabur juga memberi makna lembaran-lembaran kitab. Satunya Zabur Nabi Daud. Tapi di sini ulama tafsir kata Zabur ni semua kitab langit. Kami telah tetapkan dalam kitab-kitab langit, yakni kutub ilahiyah. Min ba'di dzikri, selepas pada diturun daripada Lauhil Mahfuz. Kitab langitnya asalnya duduk di Lauhil Mahfuz, dipindah melalui Jibril kepada Nabi. Dalam tu ada apa kata? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini akan dipusakai oleh hamba-hambaku yang betul-betul soleh. Daripada tafsir Abbasi, soleh di sini adalah al-muwahhidun, yang betul-betul soleh di kalangan mereka yang mentauhidkan Allah. Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Bumi mana ni? Bumi mana? Pertama, bumi yakni bumi dunia yang akan diwarisi oleh hamba-hamba soleh di kalangan Khulafa' Rasyidin. Sebelum ni dunia telah ditadbir oleh berbagai-bagai. Yang paling besarnya Rom dan Parsi lah. Dua empayar yang paling menonjol, yang paling zahir. Hingga Mekah, Madinah juga pada masa itu di bawah jajahan Parsi. Secara tak langsung, maknanya Parsi
telah menakluki Yaman. Yaman telah menakluki Mekah Madinah. Makna Mekah Madinah jajahan Yaman. Yaman jajahan Parsi. Parsi besar lagi. Lawan dia Rom. Jadi dua empayar. Apabila zahirnya Nabi Muhammad SAW, maka didikan Nabi para sahabat radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala tukar bumi ini dibagi kepada mereka. Jadi annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Maksudnya bumi ini akan dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh sebagai janji. Jadi selama mana hamba-hamba yang soleh ini ikut kitab Allah, hamba-hamba soleh ini ikut kitab Allah, maka bumi ini untuk mereka. Jadi Allah buktikan perkara ini bermula zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, zaman Ali, zaman Muawiyah. Allah zahirkan. Di mana zaman inilah menyebabkan Rom Parsi tidak lagi hebat seperti mana sebelum. Mereka telah dikira jatuh. Mereka telah dikira jatuh. Lebih-lebih lagi kerajaan Parsi jatuh sungguh-sungguh. Jatuh sungguh-sungguh. Satu terjemahan pula, annal arda adalah syurga. Telah diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam segala kitab langit, selepas daripada Lauhil Mahfuz, dalam tu ada kata, sesungguhnya syurga itu akan dipusakai oleh hamba-hambanya yang soleh. Jadi jika syurga sangat jelas. Jika dunia, takwilnya adalah zaman Khulafa' Rasyidin. Inna fi hadza, sungguhnya dalam Quran ini la balaghan, suatu penyampaian yang sangat besar yang akan membawa kepada maksud sebenar manusia dicipta. Sesungguhnya pada Al-Quran ini la balagha, suatu penyampaian yang sangat besar yang dapat diketahui maksud manusia itu dicipta. Liqaumin 'abidin, yang akan memberi faedah kepada hamba yang ingin menjadi hamba yang taat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad dengan diberi bersama kamu Quran illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat. Rahmat sini maf'ul li ajlihi, sebagai rahmat lil alamin, bagi semua penduduk alam. Ayat seterusnya sebagai dalil wahyu, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katalah kepada mereka, innama yuha ilayya, sesungguhnya kesimpulan wahyu yang diwahyukan kepada aku ialah annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya ilah kamu adalah ilah yang satu. Fahal antum muslimun, maka adakah kamu semua ingin berserah diri dan beriman? Fa in tawallau, maka sekiranya mereka berpaling daripada ilah wahid itu, faqul, katalah kepada mereka, adzantukum ala sawa, aku memberitahu kepada kamu, dua terjemahan juga sini, aku memberitahu kepada kamu agama sama rata untuk semua. Aku memberitahu kepada kamu agama sama rata untuk semua. Kamu nak terima, tak mau terima, agama akan diberitahu sama rata. Kepada Yahudi, kepada Nasara, kepada Majusi, kepada Rom, kepada orang Mekah, kepada mana-mana sekalipun, sama rata. Cuma apabila kamu berpaling, wa in adri akharibun ambai, dan aku juga tidak tahu, adakah sudah hampir, ataupun masih jauh lagi, ma tu'adun, azab yang dijanjikan kepada kamu. Innahu ya'lamul jahra minal qaul, sesungguhnya Allah Ta'ala, dia saja yang mengetahui al-jahra minal qaul, suara yang dilantang. Wa ya'lamu ma takumun, dan juga mengetahui apa saja yang kamu rahsiakan, apa yang saja kamu sembunyikan. Terjemah kedua, fa in tawallau, Allah Ta'ala turun Quran bersama Nabi sebagai rahmat lil alamin, dan juga kalau kamu ikut, maka rahmatlah dia. Sebaliknya, wa in tawallau, fa in tawallau, sekiranya berpaling, faqul adzantukum, maka katalah pada mereka, aku beritahu pada kamu, peranglah dengan kamu. Tidak ada lagi perdamaian. Ala sawa, sama rata. Seperti mana kami beritahu kelebihan agama ni kalau terima, sama juga kami beritahu kalau agama ni tak terima, maka peranglah akan berlaku. Pemberitahuan sama rata. Tidak sebab sebelah pihak saja, kedua-dua. Targhib pun ada, tarhib pun ada. Nikmat beragama pun ada, ancaman jika tolak agama pun ada. Sama rata. Cuma azab yang kami ancam kepada kamu itu, tak tahu bila akan mari. Boleh jadi dekat, boleh jadi jauh. Allah saja yang tahu. Wa in adri la'allahu fitnatun lakum, dan aku tidak tahu, mungkin ditakhirkan azab
Mungkin fitnah, satu ujian kepada kamu. Aku tidak tahu, mungkin ditakhirkan azab itu satu ujian besar bagi kamu. Di antara ujian besarnya, kamu rasa tidak dihukum, kamu dah anggap tidak bersalah. Aku tidak tahu, mungkin ditakhirkan azab itu suatu fitnah, satu ujian besar yang boleh merosakkan kamu, yakni kamu anggap kamu tak bersalah. Kamu duk fikir tidak akan ada azab. Wa mata'un ila hin. Dan aku tidak tahu, mungkin ditangguhkan azab itu untuk kamu berselena-lena untuk satu masa yang singkat. Aku tidak tahu takhirnya azab itu satu ujian bagi kamu yang kedua, atau satu tempoh yang Allah Ta'ala bagi pada kamu untuk berseronok dan bersenang-lenang buat sementara waktu. Qala rabbihkum bil haqq. Lalu Nabi berdoa, Rabbi wahai Tuhanku, uhkum bil haqq. Buatlah keputusan dengan tepat. Buatlah keputusan dengan sebenar. Wa rabbuna ar-rahmanul musta'an. Rabb kami ar-Rahman lah al-musta'an, yang kepadanya lah permohonan dibuat, perlindungan dibuat. Ala ma tasifun, di atas apa saja yang kamu lakukan, atas apa saja yang kamu sebutkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم.